petang. Tentunya di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk slot Talaki Safinatun Najah petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang keenam. Akan menyambung pembicaraan rukun iman yang keenam, slot yang ke-8. Slot yang ke-8 pada pembicaraan rukun iman yang ke-6. Kitab Safinatun Najah hok edisi Jawi, muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wabil qadari ataupun wabil qadari. Dal baris mati pun boleh, dal baris atas pun boleh. Wabil qadari ataupun wabil qadari. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia. Dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir dengan makna kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Apakah takdir? Yakni kehendak, ketentuan dan perbuatan Allah. Baiknya, perkara yang baik yang berlaku datang daripada takdir, yakni kehendak, ketentuan dan perbuatan Allah. Baik iman dan ta'ah. Dan jahatnya, perkara jahat yang berlaku datang daripada takdir, yakni kehendak, ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang jahat yang berlaku ni kufur dan maksiyah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara baik yang berlaku, berimannya seseorang, melakukan ketaatan seseorang. Berlakunya perkara jahat, kufur seseorang, melakukan maksiat oleh seseorang, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muafakah dengan sifat ilmu, selaras, seiring dengan sifat ilmu
Allah mengetahui pada azal perkara baik akan berlaku. Allah menghendaki pada azal perkara baik akan berlaku. Allah mengetahui pada azal pada sedia kala perkara jahat akan berlaku. Allah mengetahui pada azal akan berlaku kekufuran. Allah mengetahui pada azal pada sedia kala berlakunya kemaksiatan. Allah menghendaki pada azal, Allah menentukan pada azal kekufuran dan kemaksiatan akan berlaku. Yang mana kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, tanjizi qadim. Mengetahui Allah yang bersifat dengan ilmu, tanjizi qadim. Allah menghendaki, menentukan pada azali pada sedia kala. Allah mengetahui pada azali pada sedia kala. Jadi qada Allah, kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah, selaras ini dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Perkara baik, perkara jahat yang berlaku, yang telah diqadakan oleh Allah pada azal, sebagaimana yang Allah mengetahui pada azal, berlaku perkara baik, berlaku perkara jahat, daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Itu pergi kepada qadar. Rukun iman yang keenam, keluar dua pegangan. Beriman perkara baik dan jahat datang dari qada Allah. Beriman perkara baik dan jahat datang daripada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Datang dari qada, kehendak ketentuan Allah. Itu pegangan yang pertama. Datang daripada qadar, perbuatan Allah. Itu pegangan yang kedua. Dua pegangan daripada rukun iman yang keenam. Dan insyaAllah saya masih lagi membicarakan pembicaraan berkaitan dengan qada. Pegangan yang pertama daripada dua pegangan pada rukun iman yang keenam. Jadi kita pergi kepada pembicaraan perkara baik, perkara jahat. Datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Sampai masa berlaku perkara baik, iman dan ta'ah. Sampai masa berlaku perkara jahat, berlakunya kekufuran, berlakunya kemaksiatan. Ianya adalah datang daripada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Perkara baik, iman dan ta'ah. Perkara jahat, kufur dan maksiyah. Jadi perkara baik, perkara jahat, jelas pada tajuk rukun iman yang keenam. Sebagaimana dalam kitab Safinatun Najah. Kitab-kitab mana pun sama, apabila membicarakan rukun iman yang keenam, sama sahaja. Perkara baik, perkara jahat yang berlaku, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak fokus kepada perkara jahat. Tapi saya taklah sebut perkara jahat, saya akan sebut perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang saya nak fokus kepada perkara jahat. Sebab pegangan Mu'tazilah yang masyhur, mereka menafikan perkara jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan bicara. Mereka hanya berpegang, mereka hanya beriman dan berpegang, berhasil perkara jahat, barulah datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Timbul sekarang banyak di kalangan ummah Islam yang berpegang perkara baik jua yang datang dari qada dan qadar Allah. Perkara jahat tidak datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui. Walhal sangat jelas pada tajuk rukun
rukun iman yang keenam yang Nabi SAW sendiri yang sabdakan akan keenam-enam rukun iman. Apabila ditanya oleh Jibril alaihissalam dalam hadis yang dikenali dengan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hadis Muslim, yang mana hadis Jibril dipanggil Ummul Hadis. Ditanya akan Nabi SAW berkaitan dengan iman. Akhbirni anil iman. Ya Muhammad, cerita akan daku berkenaan dengan iman. Nabi SAW menjawab, Antu mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, yakni engkau beriman dengan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab bagi Allah, yakni engkau beriman dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, wa rusulihi, dan segala rasul-rasul bagi Allah, yakni engkau beriman dengan segala rasul-rasul bagi Allah, wal yaumil akhiri, dan hari kesudahan, yakni engkau beriman dengan hari kesudahan. Kesemua tu Nabi SAW atafkan dengan waw, dan. Wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir. Nabi atafkan dengan dan. Yang keenam, Nabi ulang amil dengan makmul dia. Mana? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nabi ulang. Ni balaghahnya Nabi SAW. Nabi ulang amil dan makmul dia. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Cuba sidang pendengar perhati daripada hadis Nabi SAW, hadis qauli, sabdaan yang keluar daripada mulut Nabi SAW, yang mana sabdaan, perkataan yang keluar daripada mulut Nabi SAW mustahil berlaku sebarang kesilapan. Jadi apabila ditanya oleh Nabi berkaitan dengan iman, Nabi pun jawab, Antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Kalau nak sama gak, wal qadari khairihi wa syarrih. Wal qadari, kalau nak sama. Atau dengan waw. Tapi Nabi ulang balik amil dan makmul dia. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu adalah satu penekanan. Nak cerita pentingnya rukun yang keenam. Nabi ulang, wa tu'mina bil qadari. Sebagaimana saya sebut tadi, ini adalah perkataan, sabdaan yang keluar dari mulut Nabi yang mustahil sama sekali berlaku kesilapan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiku anil hawa in illa wahyun yuha. Tidak betul-betul Nabi SAW berhawa Nabi sendiri, bukan ia adalah wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ulang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kenapa di situ diulang amil dan makmul dia? Kerana satu penekanan penting di rukun iman yang keenam. Kerana di rukun iman yang keenam lah keluarnya bagai-bagai pegangan yang terpesong, yang sesat di kalangan orang-orang Islam. Pegangan yang terpesong, yang sesat di kalangan orang-orang Islam. Yang mana dalam rukun yang keenam tu, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Selain daripada Nabi taukidkan dengan Nabi ulangkan amil,
Taukid Nabi kuat, Nabi nekan. Nabi kuat, Nabi nekan dengan waktu mina bil qadari. Nabi taukid, Nabi kuat, Nabi nekan dengan mengulangi amil dan makmul. Kemudian Nabi badalkan ataf bayan dengan khairihi wa syarri. Ini ada sedikitlah pembicaraan berkaitan dengan ilmu. Dia panggil apa? Ilmu tata bahasa Arab. Ilmu tata bahasa Arab. Yang pertama, Nabi ulang, waktu mina bil qadari. Kau nak sama dengan wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadar. Tapi Nabi ulang, waktu mina bil qadari. Bukan berhenti setakat tu. Kalau berhenti setakat tu pun cukup dah. Waktu mina bil qadar. Engkau beriman dengan qadar. Apa qadar? Kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Setakat tu cukup. Nabi sambung pula. Khairihi wa syarri. Itu dipanggil badal ataupun ataf bayang. Apa qadar? Apa kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah? Apa qadar? Apa perbuatan Allah bersifat kudrah? Khairihi, perkara baik. Datang daripada kehendak dan perbuatan Allah. Wa syarrih, dan perkara jahat. Datang daripada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi badalkan dengan khairi wa syarhi, nak mentaudihkan, nak menjelaskan perkara baik, perkara jahat datang daripada kehendak dan perbuatan Allah. Tapi kalau berhenti di setakat waktu mina bil qadar, dan engkau beriman dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, perbuatan Allah yang bersifat kudrah, cukup. Tapi Nabi sambung dengan khairihi wa syarrih, nak menjelaskan lagi perkara baik yang berlaku, iman dan ta'ah seseorang telah diqadakkan, telah dikehendaki oleh pada azal sampai masa berlaku, ianya dah datang dari perbuatan Allah. Wa syarrih, dan perkara jahat yang berlaku telah diqadakkan pada azal, telah dikehendaki pada azal sampai masa berlaku kejahatan, ianya adalah datang dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi badalkan, Nabi ataf dengan khairi wa syarhi, jelas sangat-sangat. Terang sangat-sangat di tajuk rukun iman yang keenam yang disabdakan oleh Nabi SAW bahawa perkara baik iman dan ta'ah datang daripada qada dan qadar. Perkara jahat, kufur dan maksiyah datang daripada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat yang berlaku, kufur dan maksiyah, adalah datang daripada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa makna qada? Itu sudah saya tekan berulang-ulang kali dah berkaitan dengan makna qada di selok-selok yang terdahulu. Di permulaan selok yang pertama, di selok yang pertama sudah menekankan berkaitan dengan qada dan qadar. Kemudian di selok yang ketiga memperhalusi lagi berkaitan dengan makna qada. Makna qada di selok yang ketiga. Di selok yang pertama saya tekan apa makna qada, apa makna qadar. Di selok yang ketiga fokus kepada qada. Saya tekan pula apa makna qada. Qada adalah kehendak, ketentuan Allah, ketetapan keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah selaras seiring sebagaimana ilmu Allah subhanahu wa ta'ala.
Sampai masa berlaku, pergi kepada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Yang mana terdahulu tekan dah berkaitan dengan keesaan Allah pada perbuatan. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Kemudian, apa yang telah perlakukan akan barang yang Allah kehendak. Ini ayat yang saya sentiasa baca berulang kali. Fa'alul lima yurid. Ayat tu insya-Allah sedang pendengar tahu ayat tu. Di ayat lain pula, innallaha yaf'alu ma yurid. Itu pun insya-Allah sedang pendengar biasa dengar. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan ia. Itu qadar perbuatan Allah akan barang yang ia kehendak. Iradah, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi sekarang ni, berlakunya perkara baik dan jahat, perbuatan Allah. Keesaan Allah pada perbuatan. Gerak diam pada melakukan perkara baik. Gerak diam pada melakukan perkara jahat. Kufur dan maksiat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Perbuatan baik yang sedang berlaku, yang dilakukan oleh Allah. Perbuatan jahat yang sedang berlaku, yang dilakukan oleh Allah. Datang daripada yang dilakukan oleh Allah. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Itu qada. Jadi, berlaku perkara jahat sekarang, kekufuran dan kemaksiatan adalah perbuatan Allah sebagaimana yang Allah qadakan pada azal. Yang Allah kehendak, yang Allah Ta'ala tentukan, tetapkan, putuskan pada azal. Ijma' ulama' Ahlussunnah wal Jamaah. Perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan. InsyaAllah nanti saya akan tekan pula kepada adab percakapan. Yang mana haram kita menyandarkan perbuatan jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram menyandarkan perbuatan jahat kepada qada dan qadar Allah, nisbah percakapan. Yang menyandarkan perbuatan jahat kepada kehendak dan perbuatan Allah, yang pertama-tamanya adalah azazil. Ini sebagai peringatan permulaan. Nanti insyaAllah saya akan bicara pula kemudian. Azazil menyatakan, Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan azazil dalam Al-Quran, dalam surah Hijr ayat yang ke-39 dan juga dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-16. Allah menghikayatkan kata azazil. Qala rabbi bima aghwaytani. Berkata iblis laknatullah, ya Tuhanku, dengan sebab engkau telah menetapkan aku sesat. Jadi Azazil mengatakan kesesatan dianya adalah datang daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyandarkan kejahatan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala menuruti perangai Azazil, iblis laknatullah. Haram, dosa besar, kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qada Allah, nisbah adab percakapan. Nanti kita akan bicara dalil ayat Al-Quran, dalil hadis Nabi berkaitan dengan adab percakapan. Sekarang nak tekan dahulu berkaitan dengan pegangan hak rukun iman yang ke-6. Kemudian kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam melakukan perbuatan baik dan jahat wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada melakukan kebaikan. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada melakukan kejahatan. Walaupun hakiki sebenar-benarnya pilihan dan perbuatan hamba pada melakukan kebaikan dan kejahatan tetap datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti saya akan
memperhalusi pula berkaitan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan ikhtiar dan usaha hamba. Macam mana pegangan Mu'tazilah yang terpesong yang sesat, Qadariyah, Jabariyah pada persoalan ikhtiar dan usaha. Jadi sekarang ni pergi kepada rukun iman yang keenam, bicara iman, bicara pegangan. Sekalian perkara baik, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kadang-kadang ialah dalam buku-buku ni dia sebut dengan untung baik, untung jahat. Untung tu bukan untung rugi. Untung tu apa-apa yang berlaku itulah. Jadi untung baik, untung jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Syarih, jahat. Ni terkadang ditukar terjemahan syarihi kepada buruk. Khairihi baik, wa syarihi buruk. Baik, buruk, baik, buruk. Apa buruknya? Yang datang daripada qada dan qadar Allah. Buruk contohnya sakit. Contohnya susah, miskin. Itu buruk. Sakit, perkara buruk. Susah, miskin, perkara buruk. Qada dan qadar. Panjang bicara. Khairihi wa syarrih. Baik, syarrih, buruk. Buruk, sakit, buruk, susah, miskin, qada qadar. Sepatah pun tak sebut wa syarrih, jahat adalah kufur dan maksiyah. Khairihi wa syarrihi, baik, iman dan ta'ah. Jahat, kufur dan maksiyah. Dalam hadis yang lain, khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murih. Tu ada. Ada hadis riwayat yang lain, khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murih. Khairihi baik, qada dan qadar, wa syarrihi jahat, qada dan qadar, wa hulwihi manih, qada dan qadar. Manih itu sehat, senang. Wa murih pahit, qada dan qadar. Pahit itu pergi kepada sakit, susah, miskin. Tapi syarih, jahat, kufur dan maksiyah. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tajuk rukun iman yang keenam daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, wa bil qadari kullih. Nabi kata, dan engkau beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah kullih, sekaliannya. Sekaliannya datang daripada kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi, Ya Muhammad, man amana bi wa lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi falyaltamis rabban ghairi. Wahai Muhammad, Tuhan kata, sesiapa yang beriman dengan aku, beriman Allah Ta'ala sebagai Tuhan, beriman Allah sebagai Tuhan, walhal tidak beriman dengan kehendak dan ketentuan perkara baik dan jahat daripada Allah. Beriman dengan Allah, tapi tidak beriman dengan rukun nikmat keenam, kehendak dan perbuatan Allah baik dan jahat. Apa Tuhan kata? Falyaltamis rabban ghairi. Makalah dia mencari akan Tuhan yang selain daripada aku. Begitu benar. Beriman dengan Allah. Allah Tuhan yang ada, yang sedia, yang kekal, yang tidak serupa dengan makhluk,
Allah yang mendengar, beriman dengan Allah yang melihat, tapi tidak beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah. Baik dan jahat kehendak dan perbuatan Allah, Allah perintah, falyaltamis rabban ghairi, makalah dia mengambil, mencari Tuhan selain daripada aku. Allah perintah cari Tuhan selain aku ni bukan perintah sungguh. Dipanggil perintah li ta'jiz, untuk melemahkan. Boleh tak kita nak cari Tuhan lain? Tak boleh, sebab hanya Allah Ta'ala jua Tuhan kita. Kalau tak boleh cari Tuhan yang lain, berimanlah dengan kehendak Allah, perbuatan Allah, pada perkara yang baik, iman dan ta'ah, dan juga pada perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Sebab tak ada Tuhan yang lain. Ni bukan Tuhan perintah cari Tuhan lain, pergi buat Tuhan, bukan. Dia bagi perintah li ta'jiz. Macam contohlah, kita dengan anak-anak. Pergi. Pergi. Dah pandai sangat. Takkan boleh pergi. Mungkin jauh. Tu suruh, bukan suruh sungguh. Suruh nak melemahkan. Tak boleh. Tak boleh, turut mak ayah lah. Jangan banyak halnya. Turut mak ayah. Nak pergi? Pergi. Tahu dah budak tu kecil sangat. Nak pergi macam mana? Suruh sungguh ke? Memang dia tak boleh nak pergi. Sebab dia kecil, jauh sangat tempat tu. Jadi maknanya nak melemahkan. Tak boleh pergi. Turut ibu bapa. Itu maknanya suruh melemahkan. Sebab peringkat Tuhan perintah cari Tuhan yang lain. Kalau tidak beriman dengan kehendak Allah, perbuatan Allah pada perkara yang baik dan juga pada perkara yang jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78. Qul kullum min indillah. Kata olimu ya Muhammad, kullum min indillah. Sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian perkara datang daripada kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surah An-Nisa ayat yang ke-78. Pergi pula kepada surah An-Nisa ayat yang ke-79. Satu ayat yang mengiringi selepas, Allah Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada kau ya Muhammad datang daripada Allah. Apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang diri engkau sendiri. Itu pergi kepada adab percakapan. Kita akan perici nanti. Perkara yang baik daripada Allah. Perkara yang buruk datang dari diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Haram kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qada Allah. Melainkan fi maqamit ta'lim. Ketika mengajar. Sekarang ni contohnya ketika mengajar berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Maka diperjelaskan. Tapi bukan kata mengajar ni seumpama dalam Selak Talaki Safinatun Najah. Bukan kata mengajar ni hanya seumpama kuliah-kuliah di Masjid Surau. Termasuk mengajar juga kita ibu bapa mengajar dan menjelaskan, menerangkan kepada anak-anak cucu kita dengan rukun iman ke-6. Itu dipanggil ketika mengajar. Kita pun jelaskan. Perkara jahat, kekufuran yang perkara yang jahat, kekufuran yang berlaku, kemaksiatan yang berlaku, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pegangan. Kemudian saya nak pergi pula kepada dalil ayat Al-Quran yang jelas baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat-ayat Al-Quran ni seloknya sidang pendengar catatkan surah apa, ayat yang keberapa. Sidang pendengar boleh buka Al-Quran sendiri. Surah Al-An'am ayat ke-125. Ayat ni jelas perkara baik datang daripada Allah, perkara jahat datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Maka sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa memberi hidayah ia Allah akan sesiapa. Jadi hidayah kepada keimanan, hidayah kepada ketaatan datang daripada Allah. Allah yang berhidayah. Nescaya Allah akan membukakan dadanya bagi agama Islam. Jadi hidayah kepada keimanan, hidayah kepada ketaatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawasanya menyesatkan oleh Allah akan sesiapa. Siapa yang menyesatkan? Kepada kekufuran. Siapa yang menyesatkan? Kepada melakukan kemaksiatan Allah Ta'ala. Wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang menghendaki ia Allah. Ni iradah. Inilah pergi pada qada. Wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang menghendaki ia Allah. Iradah, qada. Menghendaki akan bahawa menyesatkan oleh akan siapa? Allah kehendak kepada sesiapa sesat dengan kekufuran, sesat dengan melakukan kemaksiatan. Jadi kesesatan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Kita mungkinlah ayat Al-Quran, kita mungkin tak apa pandai. Tapi takkan kita tak pandai rukun iman yang ke-6. Baik, jahat, qada dan qadar. Dia hanya memperjelaskan lagi. Tapi seeloknya dengan peluang umpama slot lagi Safinatun Najah ni, sidang pendengar boleh mengikuti melalui radio, boleh mengikuti melalui live FB. Live FB mana FM pula boleh diulangi kemudian. Jadi ayat-ayat tu ambil. Ingat ayat, ingat surah, ingat ayat yang keberapa. Dan sesiapa yang mendaki ya Allah akan bermenyesal Allah akan sesiapa. Nescaya Allah menjadikan dadanya sesak sempit seolah-olah mendaki pada langit. Hati tak terbuka langsung nak kepada keimanan, kekal dengan kekufuran. Hatinya tak terbuka langsung untuk melakukan ketaatan, kekal dengan kemaksiatan. Jadi hatinya Tuhan jadikan sempit, sesak. Kenapa? Tak nampak pun jalan keimanan, kekal dengan jalan kekufuran. Sebagaimana Abu Talib tak nampak pun, tak terbuka pun di hati dia untuk beriman dengan Nabi SAW. Tak terbuka pun hati untuk melakukan ketaatan, bahkan sentiasa mengekali kemaksiatan. Allah yang jadikan dada tu sempit sesak. Kalau Allah kehendak pada kebaikan, keimanan dan ketaatan, Allah buka hati kepada belajar fardu ain tauhid, belajar fardu ain fiqh, belajar fardu tasawuf. Sebaliknya kalau Allah kehendak kesesatan pada pegangan, kesesatan pada amal zahir dan batin, Allah langsung tak buka hati untuk belajar fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu tasawuf. Itu contoh dia. Jadi baik jahat semuanya datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Ijma' ahli sunnah jemaah, perkara jahat, qada dan qadar Allah, kita wajib beradab dengan bahawa yang baik sahaja kita sandarkan kepada qada dan qadar Allah. Yang jahat, jangan sesekali kita sandarkan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala pada percakapan di sidang pengedengar. Jangan lupalah sambungan panjang lagi di slot akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk istiqamah. Sebab pembicaraan rukun iman yang ke-6 ni sudah masuk pada slot yang ke-8 ni. Dia banyak lagi sambungan-sambungan. Sidang pendengar kena sentiasa mengikuti. Kemudian hak yang telah lalu, yang telah lepas, kalau sidang pendengar tidak dapat mengikuti, boleh kembali melihat dalam FB Money FM. Macam mana saya sebut berulang kali, himpun dan share.
himpun jadikan sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pemahaman kita kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala hindari kita daripada akidah yang terpesong. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.